Okey, hai, Assalamualaikum. So, bersama dengan saya Hidayah dari Pro 2 Nasrum. Okey, hari ni Dayah nak share dekat korang satu kereta Pro 2 iaitu Pro 2 Arus. So, untuk Pro 2 Arus ni kita ada dua variant iaitu variant Advance dan variant X. So, dekat Dayah hari ni ada variant Advance. Okey, untuk harga variant X bermula 75,400 dan untuk Advance bermula 80,500. So, ini adalah beberapa ciri Arus Advance yang Dayah nak tunjuk dekat korang. Yang pertama, untuk Arus Advance ni dihadiri dengan LED headlamp. So, LED headlamp ni kedua-dua kereta adalah untuk variant X dan variant Advance. So, kita tengok dekat sini untuk sensor depan pun kedua-dua variant ada, X dan Advance. Seterusnya, untuk fog lamp hanya ada pada variant Advance. Lepas tu kita tengok pada bahagian bumper depan. Untuk bumper depan ni, depan dan belakang untuk variant Advance menggunakan silver painted, tapi untuk variant X menggunakan metallic. So, kita pergi ke cermin sisi. Okey, untuk cermin sisi ni sekali dengan signal lah. Tapi kalau macam untuk Advance ni, dia boleh auto flip. Dia ada satu button yang dekat dalam boleh tekan untuk auto flip. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian tepi ni, Arus Advance mempunyai side step, tapi untuk variant X pun ada side step. Lepas tu untuk bahagian atas ni, roof rail ni macam kita nak letak benda ke apa, hanya pada Advance sahaja. Untuk X tak ada. So, kita tengok dekat door handle ni. Okey, kalau door handle ni kita tengok ada button kat sini. Kalau macam untuk X dan Advance ni kedua-duanya menggunakan keyless and smart key entry. So dekat Dayah ada smart key entry, so ni keyless entry lah. Nanti Dayah akan tunjuk dekat korang bahagian dalam. Next, kita pergi bahagian tayar. Okey, untuk tayar kedua-duanya menggunakan rim 17 inci alloy rim. So kedua-dua variant juga mempunyai spare tayar pada bahagian bawah belakang. Okey, untuk Arus Advance ada emblem dan logo dia AV. Pada X dia ada logo X lah. Lepas tu kita tengok pada bahagian belakang ni, macam saya bagi tahu lah, bumper depan dan belakang menggunakan silver untuk Advance, dan kalau macam untuk X menggunakan metallic. So kita tengok pada bahagian belakang. So ini adalah bonnet belakang. Kalau kita tengok ini bahagian bonnet belakang. Okey, untuk seat belakang ni kita boleh adjust lah. Kita boleh turunkan seat. Dan kita boleh tarik ni untuk naik dia. So, kita boleh isi barang-barang lah. Kalau macam barang yang besar tu, bolehlah kita isi sini. Tempat yang luas pada bahagian bonnet. So, kita try buka kereta. Okey, saya nak tunjuk sebelum tu, saya nak tunjuk lah apa fungsi kunci. So, dekat saya ni kunci Pro 2 Arus Advance. Untuk kunci ni kita tengok lah ada bahagian lock, unlock. Lepas tu bahagian bonnet dengan alarm. So, untuk lock ni macam biasalah, kita boleh lock. Okey, so ni kereta berada dalam keadaan kunci. Untuk unlock ni kita ada dua feature. Satu, buka pada bahagian pemandu sahaja, dan satu lagi kita boleh buka dua-dua, pemandu dan bahagian penumpang. Okey, macam saya tekan sekarang ni. Yang ni buka hanya pada bahagian pemandu sahaja. Untuk bahagian penumpang masih kunci. So, kita lock balik. So, kita tekan untuk dua kali. Bahagian pemandu buka, bahagian penumpang pun dia akan buka. Okey, so kita kunci balik. Kita tengok pula pada button yang ketiga untuk bahagian bonnet. Contoh kalau macam korang pergi beli barang ke apa, so kalau nak buka kereta, tak nak buka pintu, korang boleh tekan bonnet dia dalam 3 saat macam tu. Jadi dia bunyi macam tu, bahagian bonnet sahaja yang buka. Kita try buka pintu tak boleh. So, bonnet sahaja boleh buka. Inilah beberapa fungsi yang terdapat pada smart key ni lah. Lepas tu lagi satu. Contoh kalau macam korang nak beli barang, kunci berada dalam beg. Dalam poket seluar ke apa. Korang tak payah pakai kunci, korang boleh tekan je pintu sekali macam ni. Pintu dah boleh buka. So, boleh tengok bahagian dalam. Jom kita masuk. Yang mana pendek tu bolehlah panjat ikut side step ni. Okey, kita bermula pada bahagian pintu lah. So, macam kita tengok bahagian pintu ni mempunyai power window. Lepas tu inilah saya bagi tahu tadi yang auto flip side mirror. Lepas tu yang ni kalau macam nak adjust side mirror pun boleh. Nak adjust side mirror boleh. Lepas tu ni tingkap. So, saya bagi tahu dulu untuk fungsi keempat-empat ni. Kalau macam ni untuk pemandu, ini bahagian sebelah pemandu lah, penumpang. Sebelah kiri yang ni bahagian belakang, tingkap bahagian belakang. Okey, macam yang kita tahu Arus Advance ni mempunyai kelebihan lah pada bahagian tingkap.
yang membawa maksud sekiranya tangan korang semua tersangkut pada bahagian tingkap, dia boleh turun sendiri. Okey, contoh Daya tunjuk dekat korang, Daya menggunakan dompet. Kita tak guna tangan lah, takut nanti silap-silap tingkap ni jam, tak boleh turun. So kalau macam ni kita tengok, kita turunkan sekali tingkap. So untuk naikkan pun tekan sekali boleh. Kita tengok perlindungan pada tingkap ni, yang orang kata jam protection window. So kita try. Ini adalah beberapa kelebihan arus advance. Okey, ini pula pada cermin sisi, kiranya side mirror. So kalau macam korang nak parking ke apa ke, korang nak tutup cermin, korang boleh tekan ni sekali dan cermin akan tutup. So buka sekali, cermin akan buka lah. Lepas tu sama juga, masa tutup sekali, cermin tutup, buka, cermin akan buka. Lepas tu antara kelebihan arus advance ni pun kita boleh adjust cermin dekat bahagian sini, dekat sebelah ni. Okey, cara nak adjust dia, korang kena pusing. Contoh macam cermin ke kanan tu, korang kena pusing ke sini, then korang boleh adjust. Kalau macam bahagian kiri pun sama, korang kena pusing dulu bahagian kiri, then korang adjust. Okey, lepas tu kita tengok pada bahagian steering lah. Untuk bahagian steering, untuk arus advance, kita ada engine start stop. Lepas tu ini adalah leveling lamp. Kalau yang ni, bahagian macam kereta tergelincir ni adalah TRC dan VSC. TRC or VSC lah. Lepas tu untuk A yang macam Avengers ni adalah Eco Idle. Lepas tu yang macam pelanggaran kereta ni adalah ASA. Kalau macam untuk arus advance ni menggunakan ASA 2.0. So kalau macam untuk arus advance ni mempunyai ASA tapi X tak ada. Kalau X tak ada lah. Kalau X ada 2 ni saja, untuk ASA dia tak ada. So untuk kita start engine kereta ni adalah isu 3 cara atau 1 cara. Sebenarnya tak kisahlah macam mana pun, tapi boleh je start. So kalau macam Daya nak tunjuk kat korang sekarang ni, first untuk start ni kita tekan sekali. Okey, kita buka sekali tu, bahagian multimedia ni lah akan hidup. Untuk radio multimedia ni akan hidup. Lepas tu kita tekan kali kedua, bahagian elektronik lah hidup, aircon. Lepas tu kita punya meter. Lepas tu cara nak start dia, kita tekan brake. Lepas tu kita tekan sekali, kereta akan hidup. Kereta full lah dalam keadaan hidup. Ini dia nak tunjuk dekat korang lah. Kalau macam ni kita dah tunjuk untuk engine start stop. Lepas tu ni untuk leveling lamp. Okey, leveling lamp ni dia ada kosong, 1, 2, 3, 4, 5. So fungsi dia macam mana? Fungsi dia untuk korang adjust lampu, lampu LED bahagian depan tu, sama ada korang nak berada dalam keadaan lampu tu tinggi ataupun rendah. Kalau macam untuk arus ni, arus advance ni, kosong ni adalah yang paling tinggi dan 5 adalah yang paling rendah. Macam mana cara dia? Okey, contohlah ini adalah lampu macam ni. So kalau macam paling tinggi tu dia akan berada pada tinggi lah, keadaan tinggi. Kalau paling rendah tu dia akan malap rendah macam tu. So next kita tunjuk pada bahagian ASA ni. ASA Eco Idle dengan TRC VSC ni. Okey, kita start pada Eco Idle ni. Macam bahagian ni, Eco Idle ni macam kita tahulah, penjimatan minyak. So kalau macam penjimatan minyak ni, contohlah kalau macam kita berhenti pada lampu isyarat ataupun kereta dalam keadaan berhenti, enjin akan mati. Enjin akan automatik mati, cumanya radio dan aircon tu akan hidup lah. So cara nak hidupkan dia, kena tekan brake. Kita akan tekan brake semula, kereta akan berada dalam keadaan hidup. So next ASA. Kalau macam ASA ni kita menggunakan ASA 2.0, hanya ada pada advance sahaja, untuk X tak ada. So maksud ASA membawa maksud Advanced Safety Assist. So kita menggunakan ASA 2.0. Okey, ASA ni mempunyai 4 fungsi, 4 features lah orang kata. Yang pertama adalah pre-collision warning, and then pre-collision braking. Lepas tu pedal maze operation control dengan front departure alert. Untuk keempat-empat fungsi ni sangat membantulah, sangat membantu bila kita drive. Okey, contoh pre-collision warning dengan braking tu, kita bawa kereta dalam kelajuan 80 km, then kereta depan tu dia brake secara mengejut. Kereta ni yang kita pakai ni, arus advance ni yang mempunyai ASA ni, dia akan bagi warning, then secara automatik dia akan brake. Secara automatik dia akan brake lah. Kita tak kisah tekan brake, dia akan brake sendiri.
So untuk pedal means operation control, okey, contohlah korang pergi mall, depan korang tu ada satu dinding. Bila ada satu dinding tu, korang sepatutnya reverse, tapi korang tak perasan untuk reverse. Korang masuk gear D and then tekan minyak. Bila tekan minyak, kalau macam yang kereta ada sistem ASA ni, dia akan brake secara mengejut juga. Dia akan brake secara mengejut, tapi anggaran jauh tu dalam 2 ke 3 meter daripada kereta korang ke dinding. Lepas tu front departure alert, yang tu fungsi dia contohlah macam kita pun yang tak kisahlah ada ASA otak, bila berhenti lampu isyarat mesti kita main telefon kan. Jadi bila kita main telefon ni, kalau macam ada fungsi ASA ni, maksudnya bila korang berhenti pada lampu isyarat, kereta korang dah bergerak sepanjang 4 meter. Kereta yang ada ASA ni akan beri warning untuk korang bergerak lah. Untuk korang bergerak. Jadi orang kata kalau macam ada fungsi ASA ni pun memudahkan kita juga. Okey, kita tengok pula pada bahagian steering arus advance. Kalau macam arus advance menggunakan leader steering wheel. Lepas tu kita tengok dekat bahagian kanan ni, kalau macam kanan ni ada pada arus advance saja, untuk X tak ada. Dan ni kalau macam korang nak control call ke apa, boleh kat sini lah. Lepas tu pada bahagian kiri kita tengok ini adalah untuk audio switch. So kalau macam audio switch ni kedua-dua model ada, X dengan advance. So kita tengok pada bahagian radio. Okey, untuk bahagian radio ni arus advance menggunakan multimedia screen display. Tapi kalau macam untuk X mempunyai Bluetooth, lepas tu ada MP3 lah, MP3. Lepas tu next kita tengok pada bahagian bawah ni. Pada bahagian bawah ni kedua-dua adalah dekat X dengan advance pun menggunakan digital icon. So dekat sini kita tengok ada button-button ni, beberapa button ni. Dekat sini adalah front sensor pada bahagian depan, sensor depan. Lepas tu ini adalah button lock, ini adalah button unlock, dan ini adalah untuk seat belt lah, seat belt. So ini digital icon kita tengok. Okay, lepas tu kita tengok pada bahagian atas ni. Kalau macam ni dekat arus dia adalah untuk letak spek. Kalau macam korang memandu tengah panas silau ke, boleh letak spek sini. Lepas tu pada bahagian makeup ni, cermin dia special sikit lah bila kita buka ni lampu, ada lampu. Okay, kita tutup. Lepas tu untuk arus advance mempunyai dashcam, tapi X tak ada. Lepas tu untuk airbag kedua-duanya ada, 6 airbag, 4 pada bahagian depan, iaitu 2 pada bahagian pemandu, lepas tu 2 pada bahagian penumpang belah kiri, dan 2 lagi pada bahagian tengah-tengah, antara seat tengah, kiri dan kanan. Lepas tu untuk arus advance ni menggunakan leather seat lah, leather seat. Lepas tu untuk X menggunakan fabric. Okey, lepas tu kita boleh tengok dekat bahagian belakang ni ada aircon lah 3. Kita tengok ada 3. Lepas tu dia punya suhu pun boleh tarik sampai 3. Memang kuat lah, kalau macam korang pun boleh dengar bunyi aircon. Lepas tu kelebihan lagi pada arus advance ni, ada penyangkut pada dua-dua seat pada bahagian depan. Contoh kalau macam korang pergi kerja ataupun pergi mall ke apa, nak sangkut beg, korang boleh sangkut beg kat sini lah. Orang kata macam bahaya kalau kita letak pada bahagian seat depan. So boleh sangkut beg dekat sini. Dekat tepi bahagian kiri pun ada penyangkut. Korang boleh tengok sini, ada penyangkut sini. Kita boleh tarik ke atas, boleh sangkut pada bahagian tepi ni pun selamat. Lepas tu pada bahagian kanan, pada bahagian driver adalah wayar USB. Untuk letak USB boleh lah, kalau nak charge telefon ke apa ke boleh. Ok, so antara kelebihan pada Pro 2 Advance pun, kalau contoh macam ada anak kecil ke apa, kita nak buka daripada dalam tak boleh. Kita tak boleh nak buka daripada dalam. Jadi kita ada button lock kat tepi, kita boleh buka daripada luar. Ini lebih selamat lah. Button lock dia ada dekat sini. Kalau macam kita nak unlock pun boleh, kita tarik je ke sini. So kita tutup balik. Nak buka bahagian dalam boleh. Jadi keselamatan orang kata tu lebih terjamin lah kalau ada anak-anak kecil. Okay, so kalau korang ada apa-apa persoalan di bawah, boleh je komen. Nanti Hidayah akan buat next video lah. So jangan lupa like, subscribe dan share. Okay, bye.